Felda Kecau 1, Kuala Lipis, Pahang. Suatu ketika dahulu, di sinilah medan latihan pemupuk semangat dan kecekalan diri seorang peneroka Felda hingga berjaya menjadi ikon industri herba negara. Saya masa sekolah dulu tak adalah orang kata pelajar yang paling lembab. Tapi bila family saya berfikiran kan, kami pun susah. Keluarga saya kahwinkan saya awal. Bila kahwin awal tu saya ingat kahwin tu masak-masak. Rupanya kahwin tu sangat berat tanggungjawabnya. Suami pula diberhentikan kerja. Kami pula pekerjaan susah dapat. Kemudian dalam keadaan susah tu, nak numpang rumah keluarga kan susah juga. Keluarga kami pun memang orang susah. Jadi dapat pindah Felda. Dia tanggung sendirilah maksudnya. Dia faham nak mengadu pun tengok mak kok susah kan. Kalau dia mengadu pun kita tak boleh tolong macam mana. Kita habis-habis pun kita nasihat ajalah, sabar ajalah. Sabar tu jelah kita boleh buat. Memang suka duduk dekat Felda kan. Jadi kami di sini terlampau susah dulu. Masa dulu di Felda ni sistem saham. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Pindah kat Felda itulah bermulanya sejarah yang paling mengerikan dalam hidup saya. Bila saya duduk hari ni, kalau saya tak beristighfar banyak-banyak, tak mengucap syukur banyak-banyak, saya rasa malu dengan Tuhan. Apa khabar Kak Kia? Kamu lah yang paling muda sekali kan. Yang paling kontroversi? Ya, samalah tu. Okey. Alhamdulillah sekarang kamu dah berubah. Masuk umur 18 tahun tu, 19 tahun pula dapat anak. Dapat anak nombor 2. Anak pertama, kedua sihat. Yang kedua sihat tu lepas 3 bulan pindah dekat Felda. Susu tak ada, minta air sirap rumah jiran. Mengandung pula anak yang ketiga. Lepas tu bila anak saya yang Dr. Sahkar lumpuh tu, nak beli walker anak pun tak mampu. Saya duduk kat kursi kayu. Dia tak pandai bercakap, Dr. Sahkar lumpuh. Sendal bantal anak tu. Saya meneran kat lantai. Dengan satu ayat je, anak tu dia tengok saya dalam kesakitan ya. Allah bagi saya semangat. Anak tu sebut perkataan, Mak 3 kali. Dia kata, Mak. Beneran. Saya kata, saya minta Allah matikan saya kan. Saya peluk anak saya yang arwah nurani tu. Saya peluk dia. Saya terang, Ya Allah aku nak hidup. Ya Allah saya kata saya nak hidup lagi. Walaupun hidup susah, bagi saya hidup untuk anak. Lepas je lahir anak tu, saya rasa satu semangat yang sangat luar biasa. Ayat tu saya merasakan, saya seorang wirawati. Dia takkan bercerita. Dia takkan bercerita kesusahan. Makcik nak tolong dia. Makcik pun anak kecil-kecil, 3-4 orang lagi baru pindah Felda. Jadi dia dah kahwin, ingat makcik dia senanglah dia cerita. Dia sampai tak makan. Anak dia sampai dia cerita macam tu. Kita tak dapat tahu nak ambil berat tentang dia. Pasal kita sendiri pun susah. Jadi bila bersalin anak yang ketiga tu memang tak ada duit langsung. Jiran saya yang nama Lek tu, yang saya panggil Lek, makcik tu, itulah yang saya pernah minta kain buruk. Saya kata, Makcik, saya kata ada tak kain buruk sekian-sekian. Kita dapat jumpa dah lama sangat. Kalau kita berjiran saya rasa usia. Macam mana Lek, saya nak lapikkan anak saya, kain pun tak cukup Lek, kata kau kan. Tak apalah, saya yang ada ni boleh pakai, kita sama-sama susah. Manalah tahu akhir nanti kita ada rezeki, boleh juga saya menumpang dengan awak, minta dengan awak. Jadi bila saya minta kain buruk, Ya Allah Tuhanku, ini adalah titik tolak untuk saya merubah diri saya sebagai seorang yang bernama Rozita Ibrahim, bukan untuk kekayaan tetapi untuk menebus maruah diri saya sebagai seorang wanita, walaupun tak ada pelajaran tetapi mesti ada kesungguhan. Rozita Ibrahim tidak keseorangan dalam mengharungi episod pasang surut kehidupan. Nur Hayati, anak sulung beliau, menjadi saksi segala ombak dan badai yang melanda. Bila waktu mak saya susah, saya tak mampu nak bagi adik-adik tu makan sebab bila diorang menangis kan, tak ada benda kat rumah. Jadi apa saya buat? Saya akan gahul asam jawa tu dengan gula. So diorang ingat tu gula-gula lah. So diorang akan makan sampai diorang kenyang. Setiap hari saya nak buka tong beras tu, saya akan rasa macam ngeri nak buka tong beras. Sebab itulah punca makanan kami. Kalau ada beras, saya dah tak risau macam mana nak menyedapkan rasa nasi tu. Bila mak saya masak nasi pun dia akan masak nasi betul-betul lembek tau, jadi bubur. Jadi benda, kalau nak kata makan sedap tu, pucuk ubi ataupun mungkin gula nangka. Ikan ni, masa tu dia menoreh dekat 20 ekar lah. Masa menoreh tu,
Kalau cuaca elok kan, lebih kurang pukul 12 malam dia pergi. Sampai pukul 10 pagi ataupun 12 baru balik. Nak mendapatkan getah beku tu. Saya dah tak tahan menoreh getah sampai saya sakit. Saya kata saya nak cuba berniaga. Mula-mula jual goreng pisang, saya jual laksa. Akhir daripada satu kongsi ke kongsi Indonesia. Kita ni pun dia berniaga dulu. Cari sumber nak duit lebih lah kan. Macam-macam berniaga. Jadi dia tu berniaga, bukalah kedai runcit. Inilah kedai runcit yang menjadi satu sejarah dalam hidup saya, yang mana saya bina dengan zinc buruk masih kekal setelah 30 tahun, bukan satu jangka masa yang singkat pada saya. Inilah ruang kedai saya yang sekarang dihuni oleh Cik Puan kita ini, dan ini adalah ruang kedai saya yang masih kekal sehingga sekarang. Bila saya tengok ruang ni, saya masih ingat macam mana saya masak untuk family saya. Bila difikir balik ya, kerja sunyi semua kerja Tuhan. Bayangkan ya, 30 tahun kalau saya tak berusaha, inilah tempat saya hingga ketua agaknya. Daripada situ saya nampak, lebih senang berniaga daripada menoreh getah 20 hektar. Kudrat saya dah habis dekat sana. Saya pun tak dapat bagi perhatian dekat anak-anak yang sakit ni. Jadi bila saya berniaga tu, saya kata nak jual ikan pula. Saya rasa ikan lebih banyak menguntungkan. Saya berada di Pasar Padang Tengku. Inilah Alex, kawan lama saya yang banyak memberikan sokongan, banyak bagi modal tanpa mengira bangsa. Kejujuran dan keberanian Rosita dalam perniagaan telah mendorong Alex menghulurkan bantuan. Dengan kecekalan yang tinggi, Alex yakin Rosita mampu melakukannya. Masa itu puan datang kedai saya beli sayur dengan ikan, dia pakai motor dengan harga besar belakang motor. Dia seorang je datang sini. Itu saya pujilah ke puan. Masa itu dia seorang je berani datang sini jual. Saya tak payah minta pun dia hantar berlori-lori barang. Maksudnya berniaga ni baru saya sedar. Daripada awal sebab sendiri tinggi, daripada awal saya berniaga dekat Felda tu, rupanya berniaga ni tak perlu modal besar pun sebenarnya. Yang penting jujur je. Saya seorang perempuan yang nampak sempurna, saya mesti belajar kat universiti. Tapi bila saya fikir tu, hati saya sakit. Sebab saya tak dapat ke sana. Jadi saya fikir, universiti saya ialah universiti kehidupan. So tukar fokus saya bahawa kehidupan ni selalu positif, mesti cantik. Keazaman untuk mengubah nasib telah mendorong Rosita berhijrah meninggalkan Felda Kecau 1. Kalau ikutkan yang general orang nampak dia seorang yang sangat lemah lembut. Tetapi hakikatnya dia adalah sebaliknya. Dan dia sangat garang, dia sangat tegas dan di usia muda dia sangat berwawasan tinggi. Walaupun mungkin halangan sebab dia tak berpelajaran tinggi. Tapi bila saya fikir tu, hati saya sakit. Sebab saya tak dapat ke sana. Jadi saya fikir universiti saya ialah universiti kehidupan. So tukar fokus saya bahawa kehidupan ni selalu positif, mesti cantik. Jadi kalau orang yang tak kuat semangat dalam keadaan anak sakit, lumpuh doktor sahkan. Lepas tu anak kecil pula, makanan tak ada apa sumber untuk hidup. Ini kehidupan yang sebenar. Jadi dia rasa kekangan tu buat dia malu untuk berhadapan orang ramai. Jadi di situ dia sebenarnya improve diri daripada kerja kilang, asal menoreh getah lah. Kemudian dia kerja kilang, lepas tu dia kerja sebagai pelayan hotel untuk improve dia punya skill yang mana dari segi PR, experience dia bercakap dengan orang. Jadi dia guna pakai untuk dia gain something. Jadi macam mana saya nak tukar saya punya persepsi untuk rajin bekerja. Saya kata dalam kehidupan ni mesti ada satu jangka masa. Allah tu tak kejam. Jadi jangka masa saya kena kerja kuat betul-betul. Kalau saya tak ada pelajaran, saya mesti berniaga. Sebab kalau saya tak boleh naik dekat stage untuk ambil PhD ataupun degree, diploma, sekurang-kurangnya saya boleh sign check sendiri. Itu sudah cukup memadai saya reward apa yang saya boleh dapat dalam diri saya. Kota Kuala Lumpur memang menjanjikan peluang untuk menggapai segala impian. Rosita yakin segalanya tidak mudah, namun tiada apa yang mustahil. Ternyata cabaran hidup di kota metropolitan ini memberikan lagi kehidupan Rosita. Bila
saya kerja kilang bersama beberapa tahun. Yang paling saya tak boleh lupa lah, anak saya nak sekolah, rumah setinggan saya bocor. Anak saya berenang. Anak saya berenang dekat rumah kami. Saya kata, ya Allah, sampai bila kehidupan macam ni? Saya seorang yang sangat berazam. Nak buka sekolah tadi kam tak ada duit. Barang kemas pun dah habis gadai sebab nak beli rumah sewa tu lah, rumah setinggan tu. Dengan kesusahan dia memang tak terjangkau oleh saya lah. Jadi saya sebagai anak melihat dia sebagai satu cabaran dan dorongan untuk saya mengekalkan dan juga mengambil satu contoh yang sangat positif. Di Kampung Medan rumah setinggan saya beli dulu 6,000. Atapnya bocor, nak tampung tak mampu ya. Jadi gaji 300,500 macam mana? Nak makan anak pun kadang-kadang nak cukupkan bulan tu terpaksa makan lauk kicap. Saya kata, kerja kilang lebih teruk daripada seorang usahawan. Kesusahan dia tak tunjuk. Padahal dia susah. Lepas tu dia dah senang, dia bercerita sebenarnya mak saya sebenarnya macam ni, pernah tak 3 hari tak makan. Dia yang kita ni lah, kalau masa tu mungkin kalau dia bercerita mungkin juga kot kita boleh tolong sikit-sikit kot anak-anak kan macam mana. Kepakaran Rosita meramu herba turut mendapat perhatian dan pengiktirafan sebuah universiti tempatan dan juga di Jepun. Beliau ditawarkan ijazah sarjana oleh universiti berkenaan. Pernah ditawarkan untuk ada master. Walaupun saya tak ada pelajaran sebab saya dah lepas daripada teori. Just ambil tesis je. Dekat Jepun pernah, UM pun pernah. Saya kata, masa kat universiti tu, Jepun pun pernah panggil ya. Saya kata, saya tak perlu tu semua sebab saya rasa saya lebih enjoy dengan dunia bisnes saya. Penganalisa universiti mengatakan saya berjaya sebab 2 manusia ni. Ayah saya, mak saya. Ibu saya orang yang sangat cerewet. Saya ingat lagi masa dia mendidik saya. Saya mengemuk lantai bukan dengan kayu mop, dengan tangan. Saya memasak, saya kemas rumah. Saya lah anak yang paling teruk buat kerja rumah dibandingkan dengan adik-adik lain. Memang rasa zaman masa dulu ya macam dia anak tirikan. Tapi saya berterima kasih sangat mak saya. Sebab kalau tanpa didikan dia macam tu, saya tak menjadi seorang yang serba boleh. Siapa sangka Sendayu Tinggi yang diusahakan secara sambilan pada awalnya kini menjadi peneraju terulung dalam perubatan alternatif berasaskan herba di Malaysia. Balik sekolah kerja pukul 5, saya adun herba. Lepas bawa herba, saya jual herba. Nanti tengah malam, pukul 3 pagi, saya turun keluar beli ikan. Saya jual ikan. Satu hari saya cuma tidur 3 jam saja. Memang saya paksa diri untuk bekerja kuat. Dalam tempoh 3 jam tu, siang saya buat marketing Sendayu Tinggi. Kalau tak ada sale 200-300, saya tak balik. Mak saya, walaupun duduk di kampung, dia cukup suka meniaga. Daripada kedai runcit, lepas tu dia buat direct selling. Jadi di situlah minat meniaga tu, sedikit sebanyak dia bawa sampai tertubuhnya Sendayu Tinggi tu. Usaha beliau seringkali dipandang rendah. Namun itu tidak melemahkan semangat Rosita. Sebaliknya, ia menjadi pemangkin untuk terus maju. Tetapi yang paling menarik dalam sejarah Sendayu Tinggi lah, memang modal tak ada. Pernah buat kertas kerja, bank tolak. Dia kata belum ada sejarah dekat Malaysia orang buat herba ataupun kosmetik yang berjaya. So, tak pandanglah, bank tak bagi loan. Akhirnya, potensi Sendayu Tinggi dicemburui hingga ada pihak yang ingin membelinya. Semasa mak saya memulakan Sendayu Tinggi, pada asalnya dia hanya membuat tu untuk part time. Sebab dia memang kerja, tujuan part time tu untuk menampung saya belajar. Jadi apabila meniaga tu mendapat sambutan, ada satu company besar ni memang dia nak beli syarikat Sendayu Tinggi. Tapi bila mak saya tanya saya, dia kata macam mana Ti? Mak nak jual ni. Waktu tu orang offer dia 1 juta. Dengan keadaan yang susah, dia hanya ada mampu motor waktu tu, dia memang nak ambil offer tu. Dan saya cakap dengan mak saya, kenapa mak nak ambil? Maksudnya, Sendayu Tinggi tu dia ada potensi. Masa saya awal buat Sendayu Tinggi, saya pun tak pernah percaya, saya tak pernah terfikir dia akan diterima oleh masyarakat. Dan saya memang masa saya buat bisnes, saya selalu fikir untuk benda yang long term, bukan untuk short term. Jadi di situlah bermula titik tolaknya, dia memperkembangkan lagi Sendayu Tinggi daripada 1 produk sampai dah beratus produk. Dan apabila saya habis belajar, saya sambung bersama dengan mak saya. Dan permulaan pertubuhan Sendayu Tinggi itu memang kami buat dulu di rumah. Saya yang packing,
Jadi pengalaman tu memang membantu. Memang mak saya yang jual lah. Dia naik motor dia dengan kotak dia kan. So dia pergi kilang ke kilang. Masa tu ada arwah Susilawati, Dr. Becky. So saya melihat mereka sebagai ikon usaha wanita. So kalau mereka ikon kosmetik, skincare, kenapa saya tak menjadi seorang ikon herba? Sebab saya ada pengetahuan herba. Sebenarnya pintu jalan ni sangat luas. Dalam musibah tu Allah bagi ilmu. Tetapi jangan amalkan diri suka meratap dan meminta-minta. Sebab dia akan melemahkan daya fikiran kita untuk menjadi seorang yang cemerlang. Tanggal 7 Jun 2003, legasi Sendayu Tinggi menjadi kenyataan dengan penubuhan kilang pemrosesan herba berteknologi tinggi. Rosita menyerahkan sepenuh kepercayaan kepada anak sulungnya untuk mengendalikan operasi kilang. So daripada situ sebenarnya kilang ST Manufacturing ni mempunyai tahap ataupun dikira sebagai GMP, Good Manufacturing Practice, yang mana dekat Malaysia sebetulnya tak ramai kilang yang mempunyai lesen GMP, dan Sendayu Tinggi mampu juga membuat produk OEM, iaitu produk yang sekiranya kita ingin buat brand kita sendiri selain daripada Sendayu Tinggi, orang luar juga boleh menggunakan kilang Sendayu Tinggi sebagai kilang mereka. Ini produk apricot yang kita Siti Maratul Usna adalah pekerja terawal sejak sebelum penubuhan Sendayu Tinggi lagi. Itulah banyak, memang hantar masih banyak. Secara peribadi saya tengok Puan Rosita, dia adalah seorang yang bersemangat tinggi. Apa yang dia nak, dia kena dapatkan, dia kena capai. Jadi tak mustahil Sendayu Tinggi bertahan sehingga sekarang, dan dengan kemampuan Puan Rosita, kami juga boleh ada kilang untuk produk tradisional selain juga untuk produk food. Nur Hayati tekad meneruskan legasi Sendayu Tinggi. Berbekalkan tumpahan semangat wajar dari ibu semasa mengasaskannya dahulu, beliau berazam untuk tidak menghampakan ibunya dengan membawa kejayaan Sendayu Tinggi ke peringkat yang lebih tinggi. Mak saya cuma bekalkan kami cuma 11,000. Tapi impian tu nak besar. Dia nak kilang besar. Masalahnya bajet 11,000 je. Dan macam saya katalah, walaupun mak saya dia tak belajar tinggi, tapi dia ada misi. Dia ada vision dia nak apa dalam sepanjang apa yang dia buat lah. Jadi bila saya mula take over slowly Sendayu Tinggi, first ialah mission kami ialah membekalkan produk Sendayu Tinggi di atas kilang kami sendiri untuk mengelakkan masalah sabotaj, produk tiruan dan lain-lain lah. Kilang GMP ni sebenarnya tak mudah untuk kita daftar. Macam saya katalah, dia tak banyak ada di kilang Malaysia. Boleh dikira, boleh kita search dekat KKM pun. Jadi bila kita nak mengekalkan GMP tu adalah satu benda yang sangat sukar. Dan ini yang mak saya cuba nak daripada sejak Sendayu Tinggi hampir 20 tahun di pasaran. Sebelumnya produk Sendayu Tinggi kami kilang kontrak atas permintaan yang terlampau tinggi dan produk membanyak. Puan Rosita dia mengambil keputusan untuk buat kilang sendirilah. So urusan tu lebih mudah bila kita yang handle sendiri. Macam saya selalu cerita dengan mak saya, untuk kita buat satu company itu sebenarnya bagi orang susah. Ya, memang susah. Tetapi ada benda yang paling susah ialah untuk kita kekalkan momentum tu, untuk kita konsisten. Jadi bila kita buat satu produk herba terutamanya, kenapa mak saya nak ada kilang sendiri? Sebab dia nak trust, pengguna trust produk dia. Satu produk kita boleh guna daripada emak, daripada nenek, adik-beradik sampai generasi yang akan datang. Jadi nama tu sentiasa akan ada. Siti Maratul Usna merasa bertuah kerana mendapat pendedahan awal ramuan perubatan herba dari Rosita. Menghargai peluang dan kepercayaan yang telah diberi, beliau tidak teragak-agak membantu Nur Hayati untuk memastikan kejayaan Sendayu Tinggi berterusan.
bila Puan Yati banyak mengambil tahu tentang urusan syarikat yang dulunya adalah Puan Zita, kelainan tu ada sikit lah. Mungkin Puan Yati tu dia lebih agresif, lebih banyak idea-idea fresh untuk menjadikan Seronok Tinggi sebagai satu jenama yang fresh dan masih lagi kekal sehingga sekarang. Walaupun mak saya tak ambil tahu sangat pasal kilang, tapi dia punya misi tu, kami ialah generasi yang cuba untuk meneruskan dia punya usaha. Jadi dari situlah sebenarnya apa yang saya nampak, misi ibu saya ni bukan semata-mata untuk menjual produk, tetapi dia membuka satu peluang baru untuk generasi yang akan datang, baik saya, baik pekerja yang ada, untuk menceburi satu bidang berbeza. Setakat ni saya tengok Seronok Tinggi walaupun ramai pesaing dekat luar, dia masih ada kelas dia sendiri. Dia masih orang kat luar masih lagi percaya dengan jenama Seronok Tinggi. Jadi harapan tu Seronok Tinggi tu kalau boleh kita nak dia ada sajalah. Walaupun banyak cabaran kat luar, banyak pesaing juga kat luar, setakat ni Seronok Tinggi masih lagi boleh maintain lah. Sesungguhnya, pengalaman susah payah dalam kehidupan telah menjadi guru kepada Rosita hingga berjaya menjadi ikon industri herba negara yang disegani. Jamu Ratu Malaya adalah anak syarikat baru Puan Rosita. Cuma Jamu Ratu Malaya ni dia lebih kepada produk food yang hampir kesemuanya kami proses di kilang ni. Saya punya kata-kata dorongan untuk ibu saya ialah jangan berhenti untuk menjadi siapa diri dia sebenar. Sebab sometimes kan, bila manusia ni Allah bagi kelebihan sikit, dia mewah. Dia dah lupa pada diri dia yang dulu. Tetapi alhamdulillah mak saya dia kekal siapa diri dia. Dan saya terus terang, saya bangga. Saya bangga sebab dia adalah ibu yang sama saya kenal dahulu. Cuma bezanya dia dah slow down, dia dah tak sesibuk dulu. Jadi bila itulah diri dia suka sebagai orang yang normal, dia takkan tunjuk dia pun dia ada duit ke, dia apa ke. So kita nampak benda tu adalah satu benda yang positif. Semua manusia lalui ada masalah. Okey. Masalah setiap manusia tu tak sama. Cuma satu je pesan saya. Jangan dirasakan sangat benda sakit tu. Rasa untuk kita belajar kebaikan dia supaya kita insaf satu hari kalau kita jadi senang. Sebenarnya pintu jalan ni sangat luas. Dalam musibah tu Allah bagi ilmu. Tetapi jangan amalkan diri suka meratap dan meminta-minta sebab dia akan melemahkan daya fikiran kita untuk menjadi seorang yang cemerlang. Tujuan dia untuk mencari duit, asal tujuan utama dia bukan nak cari pangkat. Dia kata kalau dia nak cari pangkat, title dia dah dapat lama. Tapi dia tak nak. Sebab tujuan dia ialah untuk menjadi idola kepada anak-anak dia dan dia mampu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh anak-anak dia. Jadi ini yang saya percaya, saya nak ibu saya ni maintain. Sebab dia juga menjadi idola kepada cucu cicit dia sebenarnya. Antara amalan yang terbaik ialah setiap kali saya melangkah, walaupun bukan dalam bahasa Arab, saya minta, ya Allah Tuhanku, tiada apa yang boleh membantu saya, yang menolong saya, yang kasihan dekat saya. Masakan Allah tidak kasihan akan saya kata. Jadi doa tu saya kata, ya Allah, aku ni seorang wanita nak memberi makan pada anak-anak. Kalau betul doa ibu tu tak dihijab, buka rezeki untuk ibu ni menyuap nasi untuk anak-anaknya. Kemudian saya suka berselawat. Kemudian antara dua amalan saya zaman dulu ialah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, dan satu lagi saya suka baca Yasin. Dan alhamdulillah Allah beri sedikit lagi ilmu, sebenarnya sebagai pelindung diri kita, pelapang hati, baca Al-Mansurat. InsyaAllah anda tak akan menyesal dengan 3 amalan ni.